Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Semalam 2 Julai merupakan hari ke-23 pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ataupun PKPP. PDRM ataupun Polis Diraja Malaysia beserta dengan agensi lain melalui Task Force Operasi Pematuhan melibatkan 3,479 pasukan pematuhan yang terdiri daripada 15,330 anggota dan telah membuat 67,047 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP PKPP. Sebanyak 3,946 pasaraya, 5,655 restoran, 1,454 penjaja, 1,242 kilang, 2,044 pasar malam dan pasar tani telah diperiksa. Turut diperiksa semalam adalah 3,895 tempat ibadah serta 1,617 tempat riadah. PDRM telah menahan 16 individu atas kesalahan engkar arahan PKPP dan daripada jumlah itu 2 individu telah direman manakala 14 individu telah dikenakan kompaun. Kesemua mereka yang didapati menjalankan aktiviti yang melanggar SOP termasuk gagal mendaftar serta mengambil suhu badan pelanggan. Mengenai kawalan sempadan negara, operasi benteng ataupun Ops Benteng yang melibatkan PDRM, ATM, APMM dan AKSEM terus mengawal ketat sempadan kawalan negara, terutamanya lorong-lorong tikus. Sejak dari 1 Mei hingga semalam, seramai 1,215 parti dan 215 tekong telah ditahan kerana cuba memasuki sempadan negara secara haram, terutamanya melalui lorong-lorong tikus. Turut ditahan adalah 80 individu yang disyaki penyeludup serta 39 buah kapal. PDRM juga telah membuat 68 sekatan jalan raya Ops Benteng dan memeriksa 42,336 kenderaan bagi mengekang kemasukan parti terutamanya di lorong-lorong tikus. PDRM telah berjaya menahan 9 warga asing di sekatan jalan raya Ops Benteng di atas kesalahan imigresen. Kerajaan akan terus mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang cuba memasuki sempadan negara secara haram dan tidak akan berkompromi dengan mereka yang terlibat di dalam penyeludupan masuk parti ini. Mengenai Ops Sanitasi Awam yang dikawal selia oleh KPKT telah sejak 30 Mac 2020, mereka telah melakukan 9,104 operasi sanitasi yang merangkumi 134 zon. Semalam, sebanyak 22 operasi sanitasi yang meliputi 15 zon di 5 buah negeri termasuk Sabah 10 operasi, Sarawak 5 operasi dan Melaka 4 operasi. Mengenai kuarantin wajib, dari 10 hingga 2 Julai 2020, seramai 9,107 orang rakyat kita telah pulang ke tanah air melalui pintu masuk lapangan terbang KLIA. Daripada jumlah itu, sebanyak 9,067 individu telah diperintahkan untuk menjalani kuarantin wajib di rumah dan 40 orang telah dibawa ke hospital. Pada 2 Julai, seramai 572
rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air melalui lapangan terbang antarabangsa KLIA 1 dan KLIA 2, iaitu dari Indonesia, UAE, Singapura, Qatar, Belanda, Jepun, Korea Selatan dan China. Daripada jumlah ini, 569 telah diperintah untuk menjalani kuarantin wajib di rumah, manakala 3 lagi individu telah dibawa ke hospital. Manakala di Johor pula, seramai 195 rakyat kita telah memasuki negara melalui bangunan Sultan Iskandar, Kompleks Sultan Abu Bakar, Pelabuhan Pasir Gudang dan Setulang, dan telah diperintahkan untuk menjalani kuarantin di rumah. Mengenai pemeriksaan di tapak bangunan, semalam Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB telah membuat pemeriksaan di 57 tapak binaan di seluruh negara yang melibatkan 109 penguatkuasa. Pemeriksaan CIDB telah mendapati 46 tapak binaan telah patuh SOP yang ditetapkan, manakala 7 tapak binaan tidak patuh dan diberikan amaran, dan manakala 4 tapak binaan masih belum beroperasi. Jumlah kumulatif tapak binaan yang patuh SOP adalah 2,706, manakala 491 tapak binaan tidak patuh SOP dan diberikan amaran. Penguatkuasa CIDB juga telah mengarahkan 19 tapak binaan diarah tutup kerana tidak mematuhi SOP. Baru-baru ini kita mendengar rungutan-rungutan tentang harga tiket penerbangan yang masih tinggi. Suruhanjaya Penerbangan Malaysia telah membuat pembentangan mengenai harga tiket penerbangan, sama ada penerbangan domestik di Semenanjung, di dalam negeri-negeri Semenanjung, dan juga daripada Semenanjung ke Sabah dan Sarawak, juga termasuk penerbangan domestik di dalam negeri Sabah dan juga Sarawak. Mesyuarat khas Menteri-Menteri mengenai pelaksanaan PKP mengambil maklum tentang isu harga tiket penerbangan yang tinggi ini, dan oleh kerana mengikut pandangan daripada mesyuarat, peringkat awal itu kita memahami harga tinggi kerana arahan yang dikeluarkan oleh mesyuarat khas ataupun MKN ialah mereka tidak boleh mengambil penumpang dengan kapasiti penuh kerana penjarakan sosial di dalam penerbangan, di dalam pesawat. Maksimum yang mereka boleh isi adalah 66% saja. Tetapi kita akhirnya telah membenarkan syarikat penerbangan mengambil kapasiti penuh penumpang. Tidak ada penjarakan sosial lagi di dalam pesawat. Jadi oleh itu mesyuarat berpendapat bahawa harga tiket perlu kembali ke harga asal sebelum PKP dilaksanakan. Kerana tidak ada alasan lagi yang mengatakan mereka kurang kapasiti penumpang, kerana kita telah membenarkan kapasiti penuh. Jadi kita minta supaya Suruhanjaya Penerbangan berbincang dengan syarikat-syarikat penerbangan supaya mengembalikan harga tiket kepada harga asal. Dan seterusnya, kita juga meminta kepada Suruhanjaya Penerbangan berbincang dengan syarikat-syarikat penerbangan supaya memberikan harga tiket yang istimewa kepada pelajar, guru-guru sekolah dan juga pelajar-pelajar dan pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi, kerana sekolah akan dibuka, dah pun mula dibuka, malah kita difahamkan institusi pengajian tinggi juga akan dibuka. Jadi tentu saja akan melibatkan ramai pelajar, sama ada daripada Sabah, Sarawak untuk belajar di universiti di Semenanjung akan balik, begitu juga dengan
pelajar-pelajar daripada Semenanjung akan ke Sabah dan ke Sarawak untuk belajar di universiti-universiti di sana. Jadi kita minta supaya satu satu harga istimewa diberikan kepada pelajar-pelajar yang akan memulakan pengajian mereka nanti. Kementerian Pengangkutan telah diminta untuk mengadakan libat urus bersama dengan syarikat penerbangan bagi mencari penyelesaian ini. Mengenai aktiviti sukan, kita faham, saya menerima rayuan daripada persatuan-persatuan bola sepak, futsal, supaya pertandingan ataupun bola sepak dibenarkan semula seperti biasa. Sebelum ini, kerajaan telah membenarkan latihan dan aktiviti sukan serta rekreasi yang tidak ada sentuhan badan ataupun non-kontak secara individu dan bukan berpasukan, bermula pada 15 Jun 2020. Kajian, seperti saya katakan, mendengar rayuan serta keluhan daripada pengusaha-pengusaha sukan berkontak, termasuk Persatuan Bola Sepak, bagi pembukaan semula aktiviti sukan berkontak. Minggu depan, Menteri Belia dan Sukan Yang Berhormat Datuk Seri Rizal Marikan, Naina Marikan, dijangka akan membentangkan kepada mesyuarat khas menteri-menteri mengenai pelaksanaan PKP ini, mengenai cadangan membenarkan latihan penuh secara berkontak bagi sukan berpasukan seperti bola sepak, futsal, sukan tempur dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita akan tunggu. Kalau dulu latihan secara bersendirian, tidak ada kontak. Latihan bola sepak sekalipun walaupun kita benarkan, tapi lebih kepada aktiviti bersendirian, aktiviti sendiri seperti exercise, lari dan sebagainya. Tidak ada kontak. Now, sekarang ni mereka memohon untuk latihan secara sentuhan badan. Jadi kita akan tunggulah pembentangan oleh Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan. Dan dijangka juga Menteri Belia dan Sukan akan membentangkan cadangan-cadangan kejohanan sukan dan rekreasi secara berperingkat bagi pertimbangan mesyuarat khas. Ada cadangan supaya bola sepak misalnya, pertandingan bola sepak dibenarkan tanpa penonton. Ini antara perkara yang mungkin akan dicadangkan nanti. InsyaAllah mesyuarat akan mendengar dululah cadangan-cadangan daripada Kementerian Belia dan Sukan, dan kita akan mendapat pandangan daripada pihak Kementerian Kesihatan sama ada cadangan tersebut boleh dibenarkan ataupun boleh dilaksanakan. Kementerian Belia dan Sukan akan mengadakan sesi libat urus bersama penggiat industri sukan dari masa ke semasa. Hari ini saya difahamkan KBS akan mengadakan satu sesi libat urus bersama pengusaha-pengusaha padang dan gelanggang komersial serta akademik untuk sukan bola sepak dan futsal. Ini pengusaha-pengusaha futsal pun merayu supaya kita membenarkan gelanggang futsal mereka dibuka. Jadi bagaimanapun, keputusan untuk membenarkan aktiviti sukan berkontak bergantunglah kepada nasihat daripada MKN dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi pada mereka yang berkaitan, tunggulah selepas mesyuarat nanti, insya-Allah saya akan umumkan sama ada boleh atau tidak. Kalau boleh, apa SOP yang ditetapkan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, esok merupakan hari mengundi bagi pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Chini. Ini merupakan pilihan raya pertama yang diadakan di Malaysia sejak penularan wabak COVID-19.
Namun begitu, walaupun terdapat banyak SOP yang dikeluarkan, SOP yang ketat yang diperkenalkan oleh SPR, namun begitu, ini tidak bermakna tanggungjawab sebagai pengundi tidak dapat dilaksanakan. Pengundi-pengundi diseru untuk melaksanakan tanggungjawab mereka yang dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan, dan oleh itu keluarlah mengundi beramai-ramai. Pengundi luar juga disaran untuk pulang ke kampung halaman mereka bagi menunaikan tanggungjawab ini. Akan tetapi, dalam norma baru, penjarakan sosial serta pemakaian pelitup muka perlu dijadikan amalan apabila membuang undi, terutamanya di kawasan yang sesak. Jadi, walaupun hak mengundi adalah hak yang dibenarkan oleh Perlembagaan Persekutuan kepada setiap individu, tetapi menjaga kepentingan diri dan keselamatan diri perlu diamalkan supaya kita terus selamat. Walaupun besok ramai akan keluar mengundi, waktu beratur misalnya penjarakan sosial mesti dilaksanakan. Kita menggalakkan memakai topeng muka, menggunakan sanitizer dan apa saja yang diarahkan oleh SPR. Pengundi serta pihak antarababit di dalam PRK Dun Chini besok diingatkan supaya mematuhi setiap undang-undang dan SOP yang ditetapkan yang telah pun diumumkan oleh SPR. Oleh itu, kepada pengundi Cina, pengundi-pengundi di Dun Chini, selamat mengundi besok. Untuk menjaga kesihatan dan keselamatan, amalkan kawalan kendiri untuk terus kekal selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya buka kepada soalan. Assalamualaikum Datuk Seri. Mengenai kru kapal, adakah masih memerlukan surat kebenaran dari Ketua Pengarah Imigresen bagi kru kapal yang bukan warga negara untuk masuk melalui mana-mana pintu airport untuk sign on kapal di pelabuhan dalam Malaysia? Mereka tidak perlu sebenarnya. Saya dah jawab dulu. Untuk sign on ni tak perlu mereka mendapat kebenaran. Just lalu pintu masuk, cop pasport seperti biasa, terus keluar daripada airport. Syarikat perkapalan mereka itu perlu menyediakan kenderaan khusus untuk mereka. Tunggu terus di luar, bas, van atau apa saja kenderaan, mereka masuk saja ke dalam van tersebut tanpa berjumpa dengan sesiapa. Jangan nak pergi shopping ke airport lagi, tak payah. Terus masuk saja dalam kenderaan, dan kenderaan akan terus membawa mereka ke kapal, dan sampai saja di kapal, terus masuk ke kapal dan belayar. Jadi tidak ada hubungan dengan rakyat di luar daripada kapal, di luar daripada airport dan sebagainya. Mereka terus mesti negara kita sebagai transit saja untuk mereka lalu dan terus ke kapal. Jadi tidak perlu mereka mendapatkan kebenaran daripada Jabatan Immigration. Ya. Alright. Assalamualaikum Datuk Seri. Kerajaan Sabah benarkan pekerja asing Cina masuk ke negeri itu. So walaupun tertakluk pada peraturan dan pemotohan SOP Jabatan Kesihatan Negeri, adakah perkara tersebut dibincangkan bersama KKM dan MKN? Dan soalan kedua saya, dalam statement tadi 40 orang yang pulang daripada luar negara telah dibawa ke hospital. So sebab dia bawa ke hospital, adakah disyaki positif ataupun sebaliknya? Ya, yang bawa ke hospital tu yang positif Yang positif straight away kita hantar ke hospital. Ini kerajaan Sabah yang membenarkan rakyat Cina masuk ni. Perkara ini tidak pernah dibincangkan di dalam mesyuarat khas menteri-menteri. Ya, dari segi kita di peringkat MKN, di peringkat Persekutuan, di bawah Akta 342 ini, kita masih lagi menutup pintu negara kita kepada warga asing untuk masuk ke negara kita. Terutamanya kalau ianya melibatkan pelancong. Begitu juga dengan pekerja-pekerja. Pekerja-pekerja EP1 saja yang kita benarkan. Pekerja EP1
perlu buat swab test di negara mereka, swab test di sini, dan jika negatif, mereka bolehlah dibenarkan masuk. Tetapi untuk pekerja-pekerja, saya tak tahu ni pekerja-pekerja apa yang dimaksudkan, ya. Pekerja lain masih tidak dibenarkan. Negara China pun kita tengok, negara China masih dianggap, walaupun negara China termasuk sebuah negara yang besar, tapi kita masih lagi menganggap negara China itu sebagai kawasan yang masih lagi berisiko tinggi. Cuma sekarang ni kita sedang berbincang di dalam mesyuarat, di dalam MKN, supaya mungkin kita boleh kategorikan kawasan-kawasan di negara China. Sebab negara China ni luas. Mungkin beberapa kawasan dianggap merah, kawasan-kawasan lain tidak dianggap merah kerana sudah hijau di China dan sebagainya. Tapi itu masih di dalam perbincangan. Setakat hari ini, semua pelancong ataupun pekerja-pekerja yang bukan pekerja-pekerja daripada negara China dan sebagainya, yang bukan EP1, masih perlu mendapat kelulusan daripada pihak Jabatan Immigration dan sebagainya. Jadi, apa yang dilakukan oleh Sabah sebenarnya, saya percaya dilakukan oleh mereka sendiri dan tidak pun dibincangkan dengan pihak persekutuan, terutamanya mesyuarat khas menteri-menteri tidak pernah membincangkan perkara ini. Okey. Assalamualaikum Datuk. Noyati dari Bernama. Soalan saya mengenai kebenaran solat Jumaat. Seperti mana kita tahu, hanya dibenarkan untuk warga negara saja. Jadi bagaimana pula situasi dengan pelajar yang masih berada di kampus? Apabila ada hari Jumaat, mereka pastinya akan menunaikan solat Jumaat. Adakah pelajar warga asing boleh sama-sama untuk menunaikan solat Jumaat? Okey. Kalau yang sudah pun berada di kampus, lama berada di kampus, dan kita tahu tidak ada kluster baru di dalam kampus seluruh negara, jadi kita boleh benarkan, tetapi mereka hanya bersemayang di dalam kampus masjid di dalam kampus tersebut. Sebagai contoh di URA katakan, ada masjid di dalam kampus dan pelajar itu memang tinggal di dalam kampus. Dah lama dah bersama dengan pelajar-pelajar lain dan tidak ada isu di dalam kampus URA itu sendiri. Jadi kita benarkan. Dan mana-mana pelajar yang baru pulang daripada luar negara, mereka telah pun di swab test dan didapati negatif COVID-19. Jadi bila mereka masuk, mereka didapati negatif, mereka pulang ke kampus masing-masing. Mereka juga dibenarkan untuk bersemayang di dalam masjid di dalam kampus, bukan semayang di masjid di luar kampus. Okey? Okay, Assalamualaikum Datuk Seri. Nak tanya, adakah warga emas umur 60 tahun ke atas masih tidak dibenarkan untuk pergi ke tempat-tempat awam, contoh ke shopping mall, sebab untuk mereka yang tinggal bersendirian agak sukar untuk mereka? Tidak pernah ada larangan kepada warga emas umur 60 tahun pergi ke tempat awam, shopping kompleks. Kalau gitu saya pun tak boleh pergi ni. Saya ni warga emas ni, umur 60. Okey. Yang kita tekankan adalah tidak digalakkan. Seperti juga kanak-kanak. Di dalam akta peraturan di bawah akta 342, kita tidak mengatakan larangan kanak-kanak pergi ke tempat awam. Larangan warga emas ke tempat awam. Yang kita katakan adalah oleh kerana mereka ini berisiko tinggi. 60 tahun ke atas, iaitu warga emas dan juga kanak-kanak di bawah 12 tahun adalah berisiko tinggi. Jadi kita tidak menggalakkan. Dan kita nasihatkan ibu bapa supaya tidak membawa anak-anak mereka ke tempat awam seperti shopping kompleks dan sebagainya. Begitu juga membawa ibu bapa ataupun datuk nenek mereka yang berumur, warga emas ini. Jadi kita kata dinasihatkan. Tetapi di segi undang-undang tidak ada larangan. Jadi mereka boleh pergi ke shopping kompleks dan mana-mana tempat awam yang lain, termasuk pergi kenduri dan sebagainya. Tidak kita halang mereka berdasarkan undang-undang. Kita cuma nasihatkan sahaja. Okey? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.